Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam satu lagi sesi penerangan exam, di mana dalam video kepada kali ini saya akan menerangkan mengenai satu exam iaitu ujian psikometrik untuk pegawai penguatkuasa grade KP 41 untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Okey, tahniah saya ucapkan kepada anda semua yang terpilih untuk menduduki ujian pada kali ini. Seperti biasa, saya akan buat satu video khas untuk menerangkan apa yang anda perlu buat persediaan untuk lulus dalam ujian pada kali ini. Setakat ini alhamdulillah mereka yang ikuti semua tip-tips yang saya berikan, alhamdulillah ramai yang dah lulus dan ramai juga yang sedang berkhidmat dengan banyak kementerian. Okey, so sekarang ni masa saya untuk bantu korang pula. Okey, so dengar dengan teliti, jangan skip, dengan tutup sebelum habis sebab ada banyak yang akan saya kongsikan kepada korang semua. Okey, nama saya Megat Syafrizul. Saya adalah co-founder untuk Empire Kajaya. So saya dapat membantu anda untuk buat persiapan exam SPA dengan lebih baik. Okey, seperti saya beritahu tadi, jangan tutup sebelum habis kerana ada banyak info yang akan saya kongsikan kepada korang semua. Okey, so tanpa melengahkan masa, jom saya terangkan mengenai ujian psikometrik untuk pegawai penguatkuasa grade KP 41 untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, dalam video pada kali ini saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk pegawai penguatkuasa grade KP 41 untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Okey, seperti mana-mana video ujian psikometrik, saya akan mulakan dengan menerangkan apakah deskripsi tugas ataupun job description untuk jawatan yang korang akan jawab nanti. Okey, sekejap, tak keluar pula. Okey, untuk pegawai penguatkuasa grade KP 41 untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Okay, abaikan nama kementerian ini sebab ini adalah nama lama. So nama baru adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Okey, so untuk jawatan ini, jawatan pegawai penguatkuasa grade KP 41, anda akan bertanggungjawab ke atas unit tugas-tugas khas yang berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang, unit penyelesaian serta unit pendakwaan dan kompaun. So basically tugas korang adalah mendakwa mendakwa mana-mana pihak yang sengaja menaikkan harga, sengaja menipu harga dan sebagainya. Okay, itu tugas korang sebagai pegawai penguatkuasa grade KP 41. Okay, so kenapa pentingnya faham tentang job description seorang pegawai penguatkuasa ni? Okay, tujuannya adalah sebab dalam ujian psikometrik ini dia sebenarnya, dalam ujian psikometrik ini dia sebenarnya terdiri daripada 5 teras, iaitu teras disiplin, komunikasi, kerjasama, emosi dan ciri kepimpinan. Kesemua ujian psikometrik untuk SPA ini mempunyai 5 teras ini. Jadi apa yang membezakan untuk setiap jawatan adalah dari segi teras yang korang kena fokus. Sebab tu kalau korang biasa dah pernah pergi mana-mana ujian psikometrik, korang akan perasan dia punya soalan adalah sama untuk semua jawatan. Sebab dia ada 5 teras ini. Sebab tu soalan sama. So apa yang berbeza adalah dari segi teras yang kena fokus. So apa yang menentukan adalah di sini. Inilah yang akan menentukan, iaitu job description inilah yang menentukan apakah teras yang korang kena fokus. Okey, faham So, untuk pegawai penguatkuasa grade KP 41 untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ini, korang kena fokus kepada 3 teras ini. Fokus kepada 3 teras ini, iaitu kepimpinan, komunikasi dan disiplin. Ketiga-tiga ciri ini, ketiga-tiga teras ini adalah relevan dengan job description
sebagai seorang pegawai penguatkuasa, di mana korang akan menguatkuasakan undang-undang. Korang akan bertindak sebagai pendakwa mana-mana pihak yang melanggar akta pengguna. Okey, so itu teras yang korang kena fokus. Okey, so apa maksudnya teras ini? Okey, maksudnya adalah bila korang nampak soalan berkaitan kepimpinan, soalan berkaitan komunikasi, soalan berkaitan disiplin, pastikan berikan jawapan yang positif. Positif maksud apa? Maksudnya adalah kalau korang nampak statement soalan tersebut adalah statement yang positif dan soalan tersebut adalah berkaitan dengan kepimpinan, berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan disiplin, pastikan korang menyokong statement tersebut. Manakala kalau korang nampak soalan berkaitan dengan emosi dan juga kerjasama, pastikan berikan yang negatif. Sebab apa? Sebab dalam psikometrik ini, dia adalah berdasarkan matrix, okay? Psikologi. Korang tak perlu tinggi kepada semua teras ini. Setiap teras ni perlu korang perlu tinggi kepada 3 teras sahaja, iaitu kepimpinan, komunikasi dan disiplin. So korang kena rendahkan sedikit permakahan untuk emosi dan kerjasama untuk melayakkan korang memegang jawatan sebagai seorang pegawai penguatkuasa KP41, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Jelas? Okay, fokus pada 3 teras ni sahaja. Okay? Jangan tengok teras lain. Clear So kalau kurang faham, boleh terus tanya di ruang komen. So nanti saya akan menjawab seberapa pantasnya boleh. Okay, teruskan. Tips menjawab. Okay, saya akan kongsikan 2 tips menjawab untuk korang. Okay, tips yang pertama, jangan jawab tidak pasti ataupun sederhana. Bermaksud, dalam soalan nanti, biasanya akan diberikan 4 pilihan jawapan. Okay, sangat tidak pasti, pasti dan sangat pasti. Pastikan pilih jawapan yang ada perkataan sangat tu. Sebenarnya sangat pasti ataupun sangat tak pasti. Yang penting pilih jawapan yang ada perkataan sangat. Kerana ini kan menunjukkan korang ni seorang yang firm, seorang yang betul-betul tegas dengan pendirian. Okey, itu tip yang pertama. Tip yang kedua, hati-hati dengan soalan berulang. Okey, dalam 100 lebih soalan nanti tu, dia akan ada banyak soalan yang berulang untuk menguji korang tentang ini. Okey, tentang ini. Tentang kepimpinan, tentang komunikasi dan juga tentang disiplin. Dia akan ulang beberapa kali untuk memerangkap mereka yang cuba hendak menyembunyikan sikap sebenar mereka. Okey, so perlu hati-hati, perlu banyak. Okay, perlu banyak buat latihan soalan psikometrik. Okay, cuba cari seberapa banyak soalan latihan yang boleh untuk memastikan korang mahir membaca soalan tentang kepimpinan, soalan tentang komunikasi dan juga soalan tentang disiplin. Okay, ingat 3 kepimpinan, komunikasi dan disiplin. Fokus kepada 3 teras ini sahaja. Okay, kepimpinan, komunikasi, disiplin. Kepimpinan, komunikasi, disiplin. Ingat 3 ni. So nampak soalan 3 ni, beri yang positif. Dan cuba cari seberapa banyak koleksi soalan yang boleh untuk korang buat latihan supaya korang nampak macam mana bentuk soalan kepimpinan, macam mana bentuk soalan komunikasi dan juga macam mana bentuk soalan disiplin. Okay? Right, so ini 2 tips yang saya boleh kongsikan kepada korang semua. Seterusnya, okay, saya nak tunjukkan 3 contoh soalan untuk komunikasi, kepimpinan dan disiplin untuk korang nampak. Okay, ini adalah contoh
soalan tentang komunikasi. Okey. Saya menyuarakan pendapat sama ada diterima ataupun tidak. Okay, ini contoh soalan komunikasi. So, untuk menunjukkan korang ni positif, korang kena menjawab A. Sangat kerap. Okay, sangat kerap. Ini positif untuk komunikasi. Yang kedua, soalan tentang kepimpinan. Okay. Saya menerima pandangan kumpulan walaupun bercanggah dengan prinsip hidup saya. So, ini soalan menunjukkan korang ni seorang yang mempunyai leadership yang terbaik. Okay. So, jawapan yang sebenar, yang tepat untuk soalan ini adalah E. Okay, E. Tidak pernah. Okay, E. Tidak pernah. Sebagai seorang kumpulan, sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin, okay, korang kena firm dengan keputusan yang korang buat. So, tak boleh nak bercanggah dengan prinsip hidup korang. Okay, bila korang dah buat keputusan tu, kena firm. Tak boleh nak buat U-turn. Okay, so jawapannya E. Tidak pernah untuk kepimpinan. Seterusnya, okay, untuk disiplin. Saya akan memberhentikan kenderaan di lampu syarat merah walaupun ketika itu waktu tengah malam yang tiada kenderaan lain pun di atas jalan. So, ini mudah saja kan? Tentulah jawab A. Sangat kerap. Ini menunjukkan korang sentiasa berdisiplin walaupun di mana korang berada. Okay? So, inilah tiga contoh soalan untuk teras komunikasi, teras kepimpinan dan juga teras disiplin. Okay? So, macam mana? Kalau korang perlukan lebih banyak soalan, dan saya amat-amat recommend korang cari seberapa banyak soalan latihan yang boleh untuk korang buat latihan supaya korang nampak macam mana bentuk soalan komunikasi, macam mana bentuk soalan kepimpinan dan juga macam mana bentuk soalan disiplin. Okay, so saya amat-amat recommend korang untuk dapatkan rujukan ini. Okay, dapatkan rujukan ini. Rujukan ujian psikometrik versi 2024, di mana dalam rujukan ini mengandungi 200 contoh soalan ujian psikometrik lengkap dengan jawapan serta cadangan jawapan serta penerangannya sekali. Okay, ada soalan, ada jawapan dan juga ada penerangan kepada jawapan yang diberikan tu. Supaya korang nampak, oh ini soalan kepimpinan, oh ini soalan komunikasi, oh ini soalan disiplin. Okay, so kalau nak dapatkan rujukan ini, terus klik link yang saya ada tinggalkan di ruangan description dan juga di ruangan komen di bawah video ini. Okay? Bagaimana? Saya harap korang dah jelas dan nampaklah sikit sebanyak apa sebenarnya yang perlu dibuat untuk lulus dalam ujian psikometrik untuk pegawai penguatkuasa grade KP41 untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Okay? So, kepada yang betul-betul serius, betul-betul kalilah aku perlu lulus, terus dapatkan rujukan ujian psikometrik sekarang untuk korang buat persiapan yang terbaik. Buat latihan banyak-banyak, barulah korang boleh nampak macam mana bentuk soalan kepimpinan, macam mana bentuk soalan komunikasi dan juga macam mana bentuk soalan disiplin untuk membolehkan korang semua buat persiapan yang terbaik untuk hadapi exam nanti. Okay, terus klik link yang ada di bawah video ini untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik sekarang. Ingat, rujukan ini adalah dalam bentuk e-book di mana korang akan terus dapat link download selepas korang dapatkan nanti. Okey, terus klik link tu sekarang dan mulakan study. Bye.